Nampak guys? Apa anda nampak? Pilihan raya. Very good. So kita akan nampak pilihan raya. So dalam bab 8 kita ada 4 bahagian. 8.1 kita akan belajar tentang perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. So we learn what are the pilihan raya yang kita ada, bagaimana kita punya pilihan raya bandaran, bagaimana pilihan raya negeri, bagaimana federal. And then kita akan belajar kita akan belajar proses pilihan raya umum pertama. When we do the first federal election, our first federal election was 1955. So dalam masa kita punya federal election ini, bagaimana proses dia? And also kita akan belajar first rundingan sebelum pilihan raya umum. So when we talking about pilihan raya umum, that is the first federal election. So all the states akan bergabung. So they must have a proper commission to run the election. So untuk run the election, they are a proper body yang menjalankan election itu semua. So kita ada rundingan sebelum pilihan raya umum. Nah, kemudian kita ada proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. And number 3, 8.3, kita akan belajar balik Majlis Perundangan Persekutuan, what are the peruntukan yang ada pada 1948, apakah peruntukan yang kita ada pada Majlis Perundangan Persekutuan 1955, and then kita ada kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. And finally kita ada peranan kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. So anda boleh lihat dalam bab ini kita ada 4 bahagian. Okay, now again I go back again. Tomorrow kita ada revision pula, replacement class pukul 3 hingga 4.30. Jangan lupa for 4 weeks we are doing. And Tengku, what's her name? Okay, Tengku Elisha. Tengku, can you join the class? I hope you also can join the class tomorrow 3 to 4:30 because I'm doing my replacement class. Please join the class. Hiromi memang dia tak boleh. You cannot write sayang. Cannot sayang. Hiromi? Cannot. Cannot. Can you see the recording, darling? Is it okay, Hiromi, to see the recording? Boleh ya? Okay. Now, so cikgu akan buat kita punya replacement. Sorry about last week. This week we'll do. And another one, next week onwards, our class will be 7:45 because I'm not well, and then my classes are packed. So saya habis kelas 4:30 to 6, then I'm taking a 5 minutes break. Then 6:10, then cikgu buat sampai 7:35. Then around 10 minutes break, then I'm doing your class. So we'll start 7:45 until 9:15. Boleh ya? And when we are going back on the 25th after your injection, all face-to-face classes also, we mula 7:45. Boleh ya? Tak ada masalah ha? Okay, Hiromi, the class in KD, I'll let you know sayang when if they are opening the center, I will mula the center also. Okay. Alright. Okay, now, so kita akan mula kepada pilihan raya bab 8 ya. So now, let me go back. Alright. Ya. Okay, can everybody see this? Boleh nampak? Boleh. Boleh ya. Okay, so here. Nah, kita sedang belajar 8.1 perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Kita ada perkembangan pilihan raya. Nah, pilihan raya merupakan asas untuk berkerajaan sendiri. And dia juga memberi peluang kepada rakyat untuk memilih wakil dan parti untuk membentuk kerajaan. So anda boleh nampak pilihan raya is the base for us to get our own country, berkerajaan sendiri, and ia juga memberi peluang kepada rakyat, untuk memilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan. Nah, turutan pelaksanaan pilihan raya, just now I told you, there are 3 levels of election. 1, kita ada peringkat Majlis Perbandaran. Nombor 2, kita ada peringkat negeri. And nombor 3, kita ada peringkat Majlis Perundangan Persekutuan. That is MPP. So, cikgu ulang. Remember, what is pilihan raya? Pilihan raya adalah asas, the base for us to get our own country.
Right? And it also memberi peluang kepada rakyat untuk memilih wakil atau parti untuk membentuk kerajaan. Nah, turutan pilihan raya negara kita ada 3 peringkat, iaitu dia bermula daripada Majlis Perundangan ataupun Town Council. Kemudian kita ada peringkat negeri, State Council. And finally kita ada Majlis Perundangan Persekutuan, the federal level ataupun ahli parlimen. So anda boleh nampak, these are the 3 peringkat. Now, when we want to do the election, tengok kat sini. Okay. Pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu selaras dengan peruntukan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, because dalam peruntukan perjanjian 1948 telah dikatakan slowly by slowly kita kena buat pilihan raya. So selaras dengan itu, Kerajaan Persekutuan telah menubuhkan satu jawatan kuasa pilihan raya, Election Commission, ataupun today dikenali sebagai Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, Suruhanjaya Pilihan Raya inilah dikenali sebagai jawatan kuasa pilihan raya. So to run the election, the government, the federal government form jawatan kuasa pilihan raya bagi Majlis Perundangan untuk mengkaji dan membuat cadangan tentang perkara tersebut. Okey. Nah, pada masa yang sama, ordinan pilihan raya, ordinan artinya undang-undang. So you want to make the law for election. We cannot simply do election. So kita ada ordinan pilihan raya, pihak berkuasa tempatan juga telah diwujudkan pada 1950 bagi memberi kuasa kepada majlis tempatan untuk mengadakan pilihan raya. So cikgu ulang, pilihan raya di negara kita adalah selaras dengan Perjanjian Persekutuan 1948, it based on the perjanjian yang telah tertera in the year of 1948, and Kerajaan Persekutuan telah menubuhkan one body which is called as Jawatan Kuasa Pilihan Raya bagi Majlis Perundangan untuk mengkaji dan membuat cadangan tentang perkara tersebut. So we elect a board which called as Jawatan Kuasa Pilihan Raya to membuat kajian dan cadangan tentang pilihan raya. Pada masa yang sama, kita juga telah membentuk undang-undang. Undang-undang inilah dikenali sebagai Undang-Undang Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan bagi memberi kuasa kepada Majlis Negeri mengadakan pilihan raya. Boleh faham so far? Can understand? Can. Then, Chin, can you talk sayang? Boleh? Chin, kita punya pilihan raya awal berapa level sayang? How many level? I can't hear you darling. Okay, tak apa. Aziz? Abdul Yes, Aziz? Chair. Sayang, apa itu pilihan raya? Dia asas bekerjaan sendiri dan bagi peluang kepada rakyat nak pilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan. Okay. So di negara kita, pilihan raya umum kita yang paling awal berapa peringkat sayang? 3. 3 peringkat. Thank you. Okay, kita ada Lukman. 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 Tidur Lukman. Mic on Sularai. Aiman, are you there? Yes, teacher. Okay, Aiman, kita punya pilihan raya ini selaras dengan perjanjian apa? Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Very good sayang. So untuk run the election, kerajaan menubuhkan satu badan. Apa nama badan tersebut? To run our election. Jawatan Pilihan Kuasa. Yes, Jawatan Kuasa Pilihan Raya sayang. Apa Jawatan Kuasa Pilihan Raya buat? Mengkaji dan membuat cadangan tentang perkara tersebut. Very good. So dia, Jawatan Kuasa Pilihan Raya, mengkaji dan membuat cadangan tentang pilihan raya. Thank you very much, darling. Denisha. Denisha. Got mic, darling? No mic. Okay, Denisha,
can you talk kan darling? Tak boleh. Okay, tak apa. Okay, Hari. Hari, are you there? Yes. Okay, apa itu ordinan pilihan raya pihak berkuasa tempatan sayang? Ordinan ini adalah Hmm. memberi kuasa kepada majlis tempatan untuk mengadakan pilihan raya. Okay sayang, so ordinan ini, okay Denisha can understand. So ordinan ini memberi kuasa kepada siapa? Majlis tempatan, teacher. Majlis tempatan untuk mengadakan pilihan raya. So hope you all faham yang ini. Nah, kemudian kita masuk kepada bahagian yang berikutnya, iaitu the first pilihan raya ever. Nah, pilihan raya pertama kita adalah pilihan raya yang diadakan di Georgetown, Pulau Pinang pada tahun 1951. So that is our pilihan raya perbandaran pertama ya. Pilihan raya ini adalah pilihan raya yang pertama, pilihan raya Majlis Perbandaran diadakan di Georgetown, Pulau Pinang 1951, merupakan pilihan raya perbandaran yang pertama. And ahli Majlis Perbandaran ini telah dilantik oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat sebelum pilihan raya. So before this, okay, now they are doing the election. Before this, ahli Majlis Perbandaran, okay, dilantik oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat. Now they want to lantik through election. So tujuan dia adalah untuk memilih 9 orang ahli Pesuruhjaya Perbandaran Georgetown. Okay, hari pendaftaran pemilih mula pada 17 Mei 1951 hingga 13 Jun 1951 selama 6 minggu, and seramai 14,514 orang mengundi mendaftar untuk membuang undi. So this is our first election ever. Our first election ever was started in Georgetown, Pulau Pinang in the year of 1951. Election ini adalah pilihan raya perbandaran yang pertama. Sebelum ini, ahli Majlis Perbandaran ini dilantik oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat. Now, why they do election? Dia adalah untuk memilih 9 orang ahli Pesuruhjaya Perbandaran Georgetown, and kita ada lebih kurang 6 minggu untuk pendaftaran mengundi, and seramai 14,000 orang telah mengundi ya, mendaftar. Okay, now cikgu kejap, cikgu tunjukkan yang ini. Okay, so this is okay, ini adalah, you all can see ya, everybody boleh nampak. Okay, so ini adalah parti-parti yang bertanding. We are looking for 9 people for Pulau Pinang, correct or not? So we are looking for 9 people for ahli Pesuruhjaya Perbandaran Pulau Pinang. So parti yang bertanding adalah Parti Radikal, Parti Buruh, Parti UMNO, Parti Bebas. Bilangan calon, Radikal memberi 8, Buruh memberi 8, UMNO beri 5, and Bebas beri 3. Out of this, kita nakkan 9 orang. So here, the 9 is here. So bila mereka bertanding, 5 dimenangi oleh Parti Radikal, 2 Parti Buruh, 1 UMNO dan juga Bebas. So if you count together, it all are 9. Okay, so this is kita punya keputusan pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown 1951. Keputusannya dimenangi oleh Parti Radikal, and dia ada 9 wakil daripada Parti Radikal. Nah, kemudian our second election, our second state town council adalah pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada Februari 1952. Adalah untuk merebut. So pada masa Kuala Lumpur pula, kawasan dia lebih luas. So kita mau 12 kerusi. Okay. Pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada Februari 1952 merebut 12 kerusi Majlis Perbandaran Kuala Lumpur bagi kawasan Sentul, Bangsar, Imbi dan juga Petaling Jaya. And pada masa inilah the first time ever 2 parti bergabung. UMNO bahagian Kuala Lumpur bergabung. So UMNO bahagian Kuala Lumpur telah bergabung dengan MCA Selangor. Mereka mengadakan kerjasama and they form satu gabungan yang dikenali sebagai perikatan.
Today this perikatan dikenali sebagai Barisan Nasional, and now the new name of Barisan Nasional adalah Perikatan Nasional. So this is how they started to bergabung in the year of 1952. The first time ever UMNO telah bergabung dengan kita punya MCA, mereka membentuk perikatan. And bila mereka pergi ke pilihan raya, daripada they asking for 12 kerusi, gabungan UMNO dan MCA telah memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan. So they won, so gabungan ini. Okay, dalam gabungan ini, kerusi yang dimenangi, IMP memenangi 2, Bebas memenangi 1 dan perikatan antara UMNO dan MCA memenangi 9 kerusi. So they menang daripada 12 kerusi itu, mereka menang 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan. So this is our second election, ya. So tadi kita lihat our first election. Our first election adalah di kawasan Georgetown, Pulau Pinang. And pada awalnya ahli-ahli Majlis Perbandaran dipilih oleh governor, tetapi after the election ia dipilih oleh rakyat. Mereka memilih 9 orang ahli. Okay, so tadi kita lihat. Now second election pula kita lihat kepada Perbandaran Kuala Lumpur. Apa cikgu buat? Okay, so untuk Perbandaran Kuala Lumpur, Pilihan Raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur diadakan pada Februari 1952. Mereka again merebut 12 kerusi di kawasan Sentul, Bangsa, Imbi dan juga Petaling Jaya. And this the first time ever kita punya UMNO telah bergabung dengan MCA Selangor. And gabungan ini mengadakan kerjasama and they managed to win 9 out of the 12 kerusi yang dipertandingkan. Faham ke children? Yes. Boleh? Okey, saya akan tangkap satu ekor. Okey, Zafran. Zafran, tell me about the first election, sayang. Mana itu budak Zafran? Sudah lari. Okay, Sulaiman. Hi, teacher. Sulaiman, how are you, my dear? Okay, healthy. Darling, tell me about the pilihan raya pertama, pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown yang pertama, sayang. So, Bila diadakan? diadakan in 1951. Okay. It's actually December 1951, ya. Okay. And then dia merupakan pilihan raya apa, sayang? Yang paling pertama diadakan di negara kita, betul kan? Yes. Okay. Sebelum pilihan raya diadakan, bagaimana mereka memilih ahli Majlis Perbandaran ini? Dilantik oleh Governor. Very good, Governor sayang. Yusuf. Now, when they are doing the election, how many members they want to pilih for Georgetown? 9. 9 people. Okay, thank you, darling. So when we look at here, okay, thank you, Sulaiman. Okay, Katrina. Katrina, kita lihat kepada carta yang cikgu berikan kepada anda. So dalam pilihan raya Georgetown, how many member kita nak pilih, sayang, untuk wakil Majlis Perbandaran? Kita nak pilih berapa wakil? Here. How many? 9 of them. So daripada 9 of them, Parti Radikal menang berapa? 13. Baik, tengok sini. Radikal berapa menang? 8. Dia bilangan calon 8. Berapa orang menang? 5. Buruh berapa orang menang? 2. 2. UMNO berapa orang menang? 1. Bebas berapa? 1. All join together berapa? Budak ni.
Tidur dia. Nine. Okay, thank you. Alright, now kemudian kita tengok pilihan raya Kuala Lumpur. Okay, pilihan raya Kuala Lumpur. Nikash, are you there? Nikash, louder, louder. Yes, teacher. Nikash, tell me about pilihan raya Perbandaran Kuala Lumpur. Diadakan pada Februari 1952. Okay, so mereka merebut berapa kerusi? 12. 12 kerusi bagi kawasan mana? Sentul, Bangsa, Imbi dan Petaling Jaya. Okay, thank you sayang. Hiromi, Yes. siapa dengan siapa bergabung dalam pilihan UMNO, raya ini? MCA. UMNO? MCA. UMNO Kuala Lumpur bergabung dengan MCA Selangor. Correct or not sayang? And gabungan mereka ini dikenali sebagai apa? Yes. Perikatan. Perikatan. Berapa kerusi mereka menang? 9. Thank you darling. Okay. Now mana lagi seekor? Kavinesh? Kavinesh? Tidur budak tu. Joanna? Hi, teacher. Kavinesh is here. Kavinesh? Yeah, teacher. See the charta, please tell me what do you understand. Okay. IMP menang 2 Dua kerusi. kerusi, Hmm. and then parti buruh 0. Then Persatuan, what is that, teacher? penyewa rumah. 0. Hmm. Bebas 1. Hmm. And then UMNO and MCA 9. MCA. Mereka menang berapa kerusi? 9, teacher. 9 kerusi. So ini menunjukkan mereka menang majority. Correct or not? Yes, teacher. Okay, thank you. Now, kemudian kita tengok yang berikutnya pula. Okay. Right. Now, the first one. Angkat lagi seekor. Raina. Raina darling. Yeah. First election mana kita ada sayang? The first one. Kita belajar Georgetown, correct or not? Yes, teacher. Second one mana kita belajar sayang? I don't remember. Kuala. Second election is Kuala Lumpur, correct or not? Yes, teacher. Okay. Why everybody so silent lah? Apa masalah orang? Saya daripada kelas pukul 3 pun my energy is still up. Apa punya budak-budak orang? Okay, now. Kakak, tengok sini sayang. Okay, now. So we already see the first election kita Georgetown, second election kita ada Kuala Lumpur. Now apart from that two town, we also have election in other places. Kita ada kat Johor Bahru, kita ada kat Ipoh, kita ada kat Alor Setar, kita ada kat Melaka dan juga Seremban. If you find it's very hard to remember like this. Nah, kalau kita nampak ini adalah kita punya tanah Melayu. Okay, right. So the first election kita buat adalah kat Pulau Pinang. That was the first one. Second one is kita punya Kuala Lumpur. Okay, then kita ada kat Ipoh. This is Ipoh. Then kita ada kat Alor Setar. Then kita ada kat Melaka and also kita kat Seremban. So all are here. So anda boleh nampak this is Pulau Pinang, Alor Setar, Ipoh, Kuala Lumpur, Melaka, Seremban. All the main town already have the election. Faham kah? Hello? Okay. So pilihan raya Majlis Perbandaran telah diadakan di bandar-bandar lain seperti Johor Bahru, Ipoh, Alor Setar, Melaka dan juga Seremban. Nah, kerjasama Parti UMNO MCA terus mendapat kemenangan pada kerusi yang dipertandingkan. Perikatan UMNO MCA berjaya memenangi
26 daripada 37 kerusi yang dipertandingkan. So in the town council level, out of 37 kerusi, mereka berjaya memenangi 26. So ini menandakan bahawa gabungan MCA dan MCA dan juga UMNO sedang menghampiri kejayaan. Nah, kemudian kita tengok sama juga in the state level election. So dalam state level election, pilihan raya peringkat negeri 1954, perikatan antara UMNO dan MCA, mereka berjaya memenangi 226 kerusi daripada 26 kerusi yang dipertandingkan. Hal ini menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap kerjasama antara kaum dalam politik, dan ia berjaya menyedarkan rakyat tentang amalan demokrasi. And it also memberi pengalaman kepada rakyat dalam mengendalikan pilihan raya selain persediaan ke arah berkerajaan sendiri. So tadi kita belajar tentang pilihan raya bandaran, now kita nak belajar tentang pilihan raya negeri. So pilihan raya negeri yang pertama is 1954, and bila kita adakan all the state election, ya, dia tak ada dalam buku teks kita, semua dia tak buat, so they make it everything together one. So dalam pilihan raya 1954, apa yang berlaku adalah pakatan atau perikatan di antara UMNO dan MCA berjaya memenangi 226 daripada 268. So you can see almost 80% of the kerusi, 80% of the kerusi berjaya dimenangi oleh UMNO dan juga MCA. Mereka telah bergabung and mereka menang 80% of the election seats, ya. So ini menunjukkan masyarakat, kerjasama yang dijalankan oleh masyarakat adalah penting, and rakyat juga sedar tentang amalan demokrasi. So ini memberi pengalaman kepada rakyat mengendalikan pilihan raya selain persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Boleh faham? Can you all understand? Boleh. Anybody else? Ada apa-apa soalan? Boleh, ya? Okay, Joanna, can you explain to me tentang pilihan raya yang ini, sayang? It's the pilihan raya peringkat negeri, and then perikatan, which is the gabungan of UMNO and MCA, menang 226 kerusi daripada 268 kerusi. Okay, so hal ini menunjukkan apa? So it shows that the penerimaan masyarakat terhadap kerjasama antara kaum dalam politik. Amat penting. It also menyedarkan kita tentang amalan apa, sayang? Amalan demokrasi. Alright, and also memberi pengalaman kepada rakyat mengendalikan pilihan raya and persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Boleh faham, children? Boleh. Boleh, ya. Okay, now kita akan masuk kepada bahagian yang berikutnya. This one, okay, rumusan tentang pilihan raya is very important. Nah, rumusnya, pilihan raya pada peringkat awal dapat menyedarkan rakyat tentang amalan demokrasi. What is demokrasi? Apa itu amalan demokrasi? Wait, I tangkap satu ekor. Semua very quiet, tak nak buka mulut. Okay. Katrina tak nak buka mulut. Hari ni, what is demokrasi, sayang? Yes, Joanna, betul. What is demokrasi? We are staying in a democrat country. What is democrat? Democracy means the rakyat. Rakyat apa, sayang? Rakyat's like majority vote on like who. Not majority. Rakyat diberi kuasa untuk memilih pemimpin. Okay. Demokrasi. Demokrasi, Chin, itu salah, sayang. Okay. We as rakyat diberi kuasa untuk menentukan pemimpin kita melalui pengundian. Itu adalah demokrasi. Rakyat mengundi untuk memilih pemimpin, ya. So pilihan raya yang diadakan pada peringkat awal telah menyedarkan rakyat tentang amalan demokrasi. Ia juga pengalaman kepada rakyat untuk mengendalikan pilihan raya dan persediaan ke arah berkerajaan sendiri.
Alright, now kita masuk kepada bahagian berikut 8.2. Alright, now bagaimana proses pilihan raya umum pertama? Now, proses pilihan raya diadakan bagi merintis ke arah kemerdekaan. Raja-Raja Melayu juga bersetuju untuk mengadakan pilihan raya bagi memilih anggota MPP. MPP adalah, tuliskan Majlis Perundangan Persekutuan. Tolong tuliskan Majlis Perundangan Persekutuan. MPP, Majlis Perundangan Persekutuan. Majlis Perundangan Persekutuan. Majlis Perundangan Persekutuan, ya. Tengku Elisha, later please send me your address, darling. I need to send some notes and also some book. Okay, another one. Did I ask you all who is coming for face-to-face class? Hello? Hello? No, teacher. Haven't. Saya sudah beritahu kepada anda that I might be starting my class on the 25th, face-to-face. So who rasa boleh datang? Who want to come for physical class? Please send me in the chat, please. Hari ni lagi, because saya tak nak ramai orang dalam kelas. We got how many of you all here? Teacher. Yes, sayang. I haven't vaccinated, teacher. Selepas vaccinated, sayang, 25. Okay. 25 saja saya akan mulakan kelas, not now. Saya tak berani buat sekarang. Okay, Raina. November. November. Where will the classes be held? Yes, what is that, sayang? Where will the classes be held? Hartamas. Okay. Hartamas, where you're staying at? Tengku I'm in Negeri Sembilan. Oh, okay. Never mind, sayang. You still can come for online. Okay. Same timing we'll go. We'll be doing 2 classes also, online and also virtual class together, sayang. Okay, teacher. Okay, nah. Okay, now, so siapa yang nak datang? Hari ni lagi kita ada Joanna, okay, Raina. Lagi? Okay, saya tak nak kelas saya melebihi 12 orang. So you all please let me know kalau lebih, because cikgu ada kat sini 18 orang. So you all, cikgu ada Aziz, Lukman, Aiman, Akil, Chin, Denisha, hari ni, Hari, Zafran, then kita ada Hiromi, Joanna, Katrina, Kavinesh, Nikash, Raina, Sarah, and then Sulaiman and Tengku Elisha. Okay, so we take out Tengku Elisha, and then I will take out this one, Hari, and I will take Hiromi. 3 done. Okay, I got 16. Okay, daripada 16 lagi siapa yang takkan datang, my favorite normally. Okay. Okay, so okay, you all better tell me earlier, because kalau dah buka tu, then you all no, sayang, it's supposed to be this month. You orang second dose bila? Teacher, mine is 1st November. Oh, 1st November. Okay. Today, siapa yang belum lepas second dose, after 2 weeks only you can come for my class. Don't ever come for the class before your second dose and also your 2 weeks. Please, hand pay now. Okay, so please remember this. Kalau anda nak, so you're coming for my class, make sure you must have your second dose after 2 weeks. That's why saya tak nak buat cepat-cepat. Saya tak nak ambilkan kelas dengan cepat. Okay, so tengok kat sini. Kita lihat kepada proses pilihan raya umum. Now, proses pilihan raya umum diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. Raja-Raja Melayu setuju untuk mengadakan pilihan raya bagi memilih ahli MPP. I told you ready. What is MPP? Nikash, what is MPP, sayang? Nikash, what is MPP? Mana itu budak? I can't hear you. MPP adalah Majlis Perundangan Persekutuan, ya. Nah, pengisytiharan pilihan raya dibuat oleh Sir Donald McLeary because he was the Pesuruhjaya Tinggi Tanah Melayu pada masa itu.
perkara yang diambil kira sebelum pilihan raya. Now when they want to do election, the first one mereka kena tahu penetapan ahli MPP. How many anggota ahli ni nak dipilih? So dia kena tahu berapa ahli. And then bila kita nak buat pilihan raya, kita kena ada sempadan pilihan raya. So the whole Tanah Melayu kita nak pecahkan kepada berapa kawasan. Kita pecahkan. First election kita ada 52 kawasan pilihan raya dipecahkan. And then we also kena buat pendaftar pengundi. Everybody. You are 21 years old, anda kena daftar undi anda. And then calon. Siapakah calon yang bakal mereka? Siapakah yang bakal akan bertanding? So that is penamaan calon. And then we also see macam mana kita nak adakan kempen. Bagaimana kita adakan kempen. Those time kempen hanya 2 minggu sahaja. Before your election, 2 weeks. Okay, once you're 2 weeks ready, on the election day habis, semua kertas-kertas tu akan dibuang, semua bendera semua. Now I can see all the bendera meraya-raya kat sana sini. Last time, election finish, on the day of election done, the next morning you cannot see any bendera. That is how our campaign and also the old time. And then pada hari mengundi ada proses mengundi. Anda pergi voting. Now after that around 5 PM the voting ballot akan ditutup. Kita akan lakukan pengiraan undi. And dalam masa malam itself kita ada pengumuman keputusan. So ini adalah proses-proses yang kita akan lalui. So cikgu ulang balik. Proses pilihan raya umum pertama, proses ini diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. Because based on this kemenangan inilah, British berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada kita. And pada masa yang sama, Raja-Raja Melayu juga bersetuju untuk mengadakan pilihan raya bagi memilih anggota MPP. And pengisytiharan pilihan raya dibuat oleh Sir Donald McLeary. Beliau adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Now, there are few perkara yang telah diambil kira sebelum pilihan raya. Satu, kita menetapkan bilangan ahli MPP. So, how many ahli MPP? Nombor 2, kita ada penentuan sempadan. And then kita ada pendaftaran pengundi. Kita juga ada penamaan calon. So, just now I told you, they have to select how many anggota. Nombor 2, they have to pecahkan kawasan Tanah Melayu. The first election, we got 52 kawasan. And then kita kena melakukan pendaftaran pengundi. How many people are stand? Kita all the rakyat, kita kena buat pendaftaran. Kemudian kita ada penamaan calon. Nah, after penamaan calon, then 2 weeks before election, kita adakan campaign. So after the campaign finish, on the day of election, kita ada hari mengundi. After 5 PM, all the ballot, voting ballot akan ditutup. Kita akan bawa ke kawasan pengiraan undi. So dalam masa pengiraan undi, kita akan mengumumkan keputusan pilihan raya. So, boleh faham, children? Boleh. Boleh. Okay, now kita akan lihat kepada the first one. Okay, kita akan lihat penetapan bilangan ahli MPP. Bagaimana proses untuk kita nak tentukan ya. So we are going to look into bahagian tersebut, iaitu rundingan sebelum. Okay. Here. Alright. Rundingan sebelum pilihan raya umum. So kita ada rundingan sebelum kita adakan pilihan raya umum ya. Nah, sebelum pilihan raya diadakan,
beberapa isu berkaitan dengan bilangan ahli MPP perlu disepakati. That means we have to agree together. So dengan itu 1 Februari 1954, Jawatan Kuasa Pilihan Raya telah dibentuk yang dianggotai oleh 46 orang ahli. Tujuannya adalah untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan, dan jawatan kuasa ini membentuk 2 penyata susunan MPP. So cikgu ulang, tengok betul-betul. Now this is before rundingan diadakan sebelum election. Beberapa isu sebelum pilihan raya, beberapa isu berkaitan dengan bilangan ahli perlu disepakati. Dengan itu pada 1 Februari 1954, Jawatan Kuasa Pilihan Raya, satu Jawatan Kuasa Pilihan Raya telah dibentuk yang dianggotai oleh 46 ahli. Dan tujuan mereka adalah untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. So when mereka berbincang, jawatan kuasa ini telah mengeluarkan 2 penyata susunan MPP. One by the British and also another one by Parti Perikatan. So anda boleh nampak yang ini. Kita ada 2 bentuk, bentuk A dan juga bentuk B. So bentuk A yang diberikan oleh Parti Perikatan, bentuk B yang diberikan oleh Jawatan Kuasa Pilihan Raya yang terdiri daripada British dan Wakil British and also Wakil Negeri dan sebagainya. So apa yang kita akan nampak, ini adalah cadangan daripada Parti Perikatan, ini adalah cadangan daripada Jawatan Kuasa Pilihan Raya. Nah, cadangan kita punya Parti Perikatan. Okay, cadangan daripada Parti Perikatan, mereka katakan 1 speaker, 3 orang ahli negeri yang dilantik, 11 orang wakil negeri, 20 orang yang dilantik bagi kepentingan tertentu, 3 orang bagi mewakili golongan minoriti, 2 orang ahli rasmi iaitu Pesuruhjaya Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi, 60 orang dipilih melalui pilihan raya. Dan lagi satu, kita nampak inilah 60 orang. Nah, apa yang dikatakan kat sini, pilihan raya perlu diadakan tidak lewat daripada bulan November 1954. So ini adalah cadangan Parti Perikatan. So we are talking about Parti Perikatan pada masa itu adalah UMNO dengan MCA. Okay, nah kemudian apakah pilihan yang diberikan oleh Jawatan Kuasa Pilihan Raya? Nah, Jawatan Kuasa Pilihan Raya mereka telah memberi bentuk B. So here, same. 1 speaker sama. 3 orang ahli yang dilantik, betul. 11 orang wakil negeri, sama. Okay. 20 orang dilantik bagi kepentingan tertentu, sama. 3 orang mewakili golongan minoriti, sama. 2 orang ahli rasmi, Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi sama. Tetapi yang beza adalah these two. Anda boleh nampak. Okay. Ini 2 ini adalah berbeza. These two is berbeza. Apa beza? Yang ini 60 orang dipilih melalui pilihan raya. And then pilihan raya perlu diadakan tidak lewat daripada bulan November 1954. Tetapi tengok kat sini. Okay, yang ini pula dia memberikan 52 orang di mana 44 dipilih melalui pilihan raya, 8 dipilih melalui Pesuruhjaya Tinggi British and tidak menetapkan tarikh atau masa tertentu untuk pilihan raya. So ini dia 2 perubahan kita punya bentuk cadangan MPP. 1 diberikan oleh Parti Perikatan, lagi 1 diberikan oleh Jawatan Kuasa Pilihan Raya. Faham? Faham. Okay, bagus. So, kita tangkap 1 ekor. Tengku Elisha, are you ready? Can you talk? Boleh? Yes. Okay. Give me apa yang terkandung dalam saranan atau cadangan bentuk A sayang. Apa yang kandungan dia?
Kita ada berapa speaker? One. One speaker. Then kita ada 3 orang. Yang dilantik 11 orang yang mewakili negeri dan 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan tertentu. Alright. 3 orang lagi dilantik mewakili golongan minoriti, 2 orang ahli rasmi setiausaha pertahanan dan setiausaha ekonomi, 60 orang yang dipilih melalui pilihan raya. Alright. And then pilihan raya macam mana sayang mereka nak buat? What they asking for? How the federal election they want? Pilihan raya perlu diadakan tidak lewat dari bulan November 1954. Thank you, my dear. Okay, Nikash. Mana Nikash? Sudah lari. Hari. Are you there? Hari. Hari, tell me about bentuk B yang diberikan oleh jawatan kuasa pilihan raya sayang. Okay, sure. Seorang speaker, 3 orang ahli yang dilantik, 11 orang wakil negeri, 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan tertentu, 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti, Alright. 2 orang ahli rasmi iaitu setiausaha pertahanan dan setiausaha ekonomi, Alright. 44 orang yang dipilih melalui pilihan raya, 8 orang tambahan dilantikan oleh Pesuruhjaya Tinggi. Tempoh pilihan raya persekutuan adalah tidak menetapkan tarikh atau masa tertentu untuk pilihan raya. Okay, thank you sayang. Okay, now, so kita tangkap Sulaiman. Sulaiman, are you there? Hello, teacher. Hi, darling. Okay, kita ada bentuk A dan bentuk B, correct or not? Apa perbezaan di antara bentuk A dan bentuk B sayang? The tempo. Yes, what is the tempo? Tempo saja ke? No, the 60 the orang yang dipilih untuk pilihan raya. Alright. Tambahan. Okay. Alright, 60 orang untuk kita punya bentuk A, correct or not? They asking for 60 people. Tetapi untuk bentuk B, what they asking? They are telling what? 44. 44 dipilih melalui apa? Pilihan raya and 8 orang tambahan dilantikkan oleh Pesuruhjaya Tinggi. British, okay. Bagaimana pula tempo pilihan raya sayang? Before November 1954. Itulah bentuk yang dibentuk oleh A, correct or not? Parti Perikatan. Bagaimana pula bentuk yang dibuat oleh jawatan kuasa pilihan raya? Tidak menetapkan tarikh atau masa tertentu untuk pilihan raya. Alright, can I understand this one? Boleh faham everyone? Boleh. Okay, bagus. Nah, berikutnya kita tengok yang sini. Okay, now. Okay, bentuk A dipilih oleh Tengku Abdul Rahman dan juga Parti Perikatan. Bentuk B dipilih oleh jawatan kuasa pilihan raya. Okay, ini telah mendorong Tengku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, TH Tan, Dato' Abdul Razak Hussein telah berangkat ke London. Tujuannya adalah bagi menyatakan hasrat menentukan 2/5 bilangan ahli MPP yang dimilih melalui pilihan raya. So, cikgu ulang balik. Tadi kita dah lihat bentuk A ini telah dipilih oleh Tengku Abdul Rahman dan Parti Perikatan. Bentuk B dipilih oleh jawatan kuasa pilihan raya. Ini telah mendorong Tengku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, TH Tan dan Abdul Razak Hussein berangkat ke London. Because why? They are asking for more. So apa yang mereka minta? Mereka meminta agar 3/5 ahli MPP ini. So they are asking for 3.5. Wait. Ahli MPP dipilih melalui pilihan raya. So we see what happened to them. Ada tak mereka berjaya? Okay. Mereka berjaya bertemu dengan ahli parlimen daripada Parti Buruh British. Mereka jumpa juga ahli parlimen daripada Parti Konservatif dan juga Parti Liberal dengan pertolongan Lord Egmore. Okay. And then hasrat tersebut dinyatakan oleh Tengku Abdul Rahman kepada rakyat British dan juga ahli parlimen melalui akhbar. So mereka tak jumpa the main one, tetapi mereka berjaya bertemu dengan ahli parlimen dari Parti Buruh British
Parti Konservatif dan Liberal dengan pertolongan Lord Egmore, dan hasrat tersebut dinyatakan oleh Tengku Abdul Rahman kepada rakyat British dan juga ahli parlimen melalui akhbar. Nah, kemudian another rundingan pula. Okey, rundingan yang berikut adalah rundingan pada tahun 14 Mei 1954. Another one rundingan ya. Nah, rundingan tersebut diadakan dengan Oliver Lytton. Okay, Lyttelton. Okay, beliau adalah setiausaha tanah jajahan British. Namun rundingan ini gagal menjayakan hasrat Tengku Abdul Rahman untuk mendapat 3/5. Okay, untuk mendapat 3/5 daripada melalui pilihan raya. Walaupun kepulangan rombongan tersebut disambut dengan meriah, bilangan ahli MPP bersetuju untuk dipilih melalui pilihan raya adalah 52 orang. So pada 18 Ogos hingga 19 1954, rang undang-undang pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu diluluskan, membolehkan membuat pilihan raya persekutuan. So that is rundingan kita punya pada untuk rundingan 14 Mei 1954. So first rundingan, mereka jumpa kat sini, and then mereka yang ini ya, mereka jumpa ahli parlimen. Kemudian pada 14 Mei, mereka terus berjumpa dengan setiausaha tanah jajahan menyampaikan hasrat untuk mendapatkan 3.5. Tetapi tidak begitu berjaya. Namun apa yang dikatakan adalah bilangan MPP yang disetujui hanyalah 52. They follow the cadangan B ya. And finally mereka telah meluluskan rang undang-undang pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu untuk membolehkan pilihan raya persekutuan diadakan. Boleh faham yang berikutnya? Boleh. Siana. Okay, now saya nak anda keluarkan buku bekam. Mana buku bekam anda? Everybody got your bekam book? Not bekam saya, mentor book. Buku mentor. Okay, tengok muka surat 105. Ya. Okay, can you guys give me 2 minutes, saya kena pergi tandas sekejap boleh? Boleh.
Okay, sorry guys. Okay, tengok kat sini. Okay, so ini adalah apa yang kita belajar tadi. Perkembangan pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu. Can everybody see? Tak nampak, dia takkan sebut. Okay. Can you all see mentor book? Boleh. Boleh ya? Okay, cikgu besarkan dia. Sometimes you all cannot see. Okay, now 8.1 perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Pilihan raya adalah asas berkerajaan sendiri. Ia memberi peluang kepada rakyat memberi peluang kuasa kepada rakyat untuk memilih wakil atau parti yang membentuk kerajaan. Bermula daripada 3 peringkat, Majlis Perbandaran, peringkat negeri dan kita ada pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. So the first election yang kita belajar is 1951. So kita ada pilihan raya Majlis Perbandaran pertama diadakan di Georgetown, Pulau Pinang untuk memilih 9 ahli Pesuruhjaya Perbandaran Georgetown. 1952 kita ada pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Ia diadakan untuk merebut 12 kerusi bagi kawasan Sentul, Bangsa, Imbi dan juga PJ. And UMNO pada masa ini telah bekerjasama dengan Kuala Lumpur dan kerjasama mereka telah membentuk perikatan. So UMNO bahagian Kuala Lumpur bekerjasama dengan MCA bahagian Selangor membentuk perikatan. Nah, pilihan raya seterusnya diadakan pada peringkat bandar-bandar besar seperti Johor Bahru, Ipoh, Alustar, Melaka dan Seremban. Nah, in the year of 1954 pula, so kita lihat kat sini, pilihan raya peringkat negeri diadakan di mana Perikatan UMNO MCA berjaya memenangi 226 kerusi daripada 268 yang dipertandingkan. Nah, proses pilihan raya tadi kita belajar. Pilihan raya umum pertama diadakan selepas diperkenan oleh Majlis Raja-Raja atau Raja-Raja Melayu bagi memilih kita punya anggota Majlis Perundangan Persekutuan. Pengisytiharan tersebut dibuat oleh Sir Donald McGleary dan kita lihat kepada rundingan sebelum pilihan raya umum. Pada 1 Februari 1954, Jawatan Kuasa Pilihan Raya telah dibentuk untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Telah mengeluarkan 2 penyata susulan MPP. Tadi kita belajar tentang 2 penyata tersebut. Ya. Saya akan show you all 2 penyata tersebut. Okay. Okay. So penyata A dan penyata B, bentuk A, kita ada 1 speaker, 3 orang ahli yang dilantik, 11 orang wakil negeri, 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan tertentu, 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti. Kita ada 2 orang ahli rasmi iaitu Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi, and mereka mahu 60 orang dipilih melalui pilihan raya. Nah, kemudian tempoh masa pilihan raya diminta agar diadakan tidak lewat daripada November 1954. Nah, bentuk B pula lebih kurang sama tetapi 2 perkara yang berbeza. Satu, mereka juga ada 1 speaker, 3 orang ahli yang dilantik, 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan tertentu, 3 orang mewakili golongan minoriti. 2 orang ahli rasmi iaitu Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi, 40 orang dipilih melalui pilihan raya dan 8 orang tambahan dipilih oleh Pesuruhjaya Tinggi, dan pada masa ini mereka tidak menetapkan tarikh atau masa tertentu untuk pilihan raya. Kemudian kita juga belajar tentang yang ini. Okay. So kita lihat rundingan sebelum pilihan raya. So rundingan sebelum pilihan raya apa yang kita nampak. Okay dah, cikgu kecilkan dia.
Okay. So rundingan sebelum pilihan raya, Tengku Abdul Rahman dan Parti Perikatan telah memilih bentuk A, sedangkan jawatan kuasa pilihan raya memilih bentuk B. Okay. Pada 21 April 1954, that was the first time Tengku Abdul Rahman bersama T.H. Tan Cheng Lock, Dato' Abdul Razak Hussein berangkat ke London. Mereka bertemu dengan ahli parlimen daripada Parti Buruh British, Parti Konservatif, Parti Liberal. Dengan pertolongan Lord Egmore, mereka menentukan 3/5 bilangan ahli MPP. So pada 14 Mei 1954, rundingan diadakan antara Tengku Abdul Rahman dengan Oliver Littleton, iaitu Setiausaha Tanah Jajahan British. Bilangan ahli MP dipersetujui untuk dipilih melalui pilihan raya adalah 52. And finally, pada 18 Ogos and 19 Ogos 1954, rang undang-undang pilihan raya telah diluluskan. Okay, ini adalah peringkat yang kita belajar tadi. Now kita habiskan sikit lagi dan cikgu akan masuk kepada bahagian berikut ya. So kita habiskan yang ini ya. Okay, here. All right, wait. Okay, so kita tengok kat sini. Ini adalah proses pengundian. Okay. Proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1954. Okay. Pada 26 April 1954, Suruhanjaya menentukan sempadan kawasan ditubuhkan dan mereka berjaya menentukan 52 kawasan pilihan raya. So you can see, kita ada Suruhanjaya pilihan raya atau Suruhanjaya penentuan sempadan kawasan. Alright, and mereka telah berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya. And then pada Ogos 1954, rang undang-undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan. Then on the 18 October, pendaftaran pengundi di seluruh negara dilakukan. So all the rakyat pergi mendaftar ya. So cikgu ulang, the first one apa yang mereka buat? Mereka telah menentukan kawasan atau menentukan sempadan kawasan. After tentukan sempadan kawasan, rang undang-undang diluluskan untuk membolehkan pilihan raya dijalankan. Then mereka lakukan pendaftaran pengundi di seluruh tanah Melayu. Nah, after dah daftar, kita tengok nombor berikut, nombor 4. 3 dan. Okey, 4 pendaftaran seluruh tanah Melayu dan kita ada pada 29 Oktober pendaftaran pengundi di Terengganu. On the 15 June 1954 kita ada penamaan calon. Nah, penamaan calon artinya we'll see who is the one standing for the places. Okey, penamaan calon, and pada kita diberikan 45 hari untuk kempen pilihan raya. So mereka boleh berkempen. Okey. Dalam masa kempen itu mereka akan berikan apa cadangan-cadangan mereka, what they will do kalau mereka dipilih sebagai pemimpin, apa yang mereka akan buat. Ini semua dilakukan. Iaitu 45 hari kita ada kempen pilihan raya. Pada 27 Julai 1955 adalah tarikh mengundi. Okay. Kemudian peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi telah dijalankan. Finally, pengumuman keputusan telah dihubungkan. Okay, now bila keputusan diumumkan, anda boleh nampak kat sini. Ini adalah keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955.
Kita nampak bilangan calon Parti Perikatan 52, Parti Negara 30, Parti Islam Semelayah 11, Persatuan Kebangsaan Perak 9, Liga Melayu Perak 3, Parti Progresif Perak 2, Parti Buruh 4, calon bebas 18. Nah, daripada ini V152 kawasan. 51 kawasan dimenangi oleh Parti Perikatan. And only one until today kawasan itu tak boleh menang adalah Kelantan. Parti Islam Semelayah memenangi 1 kerusi. Can you all understand? Boleh faham? Boleh. Okay. And now the final one. Okay. Now pengumuman ini adalah kalau kita jadi pengundi, apa syarat untuk menjadi pengundi dan apa syarat untuk menjadi calon. So ini dia, kalau anda adalah seorang pengundi, anda mesti warga negara Tanah Melayu atau Persekutuan Tanah Melayu, anda mesti 21 tahun ke atas, anda tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu daripada 17 Oktober 1954 atau 28 Oktober 1954 bagi Terengganu yang layak untuk mengundi. Nah, kemudian untuk calon also mesti warga negara Persekutuan Tanah Melayu, anda juga mesti 21 tahun ke atas, telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu, telah tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon, berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Okay. Now, I'm done with this bahagian. Saya tangkap 1 ekor. Aiman, apa syarat menjadi seorang pengundi sayang? 21 tahun ke atas. Mestilah warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Yes, that's very important sayang. First one, anda mestilah warga negara Persekutuan Tanah Melayu, anda berumur 21 tahun ke atas. And then anda adalah individu yang tinggal di mana? Di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu. Alright. Okay. And then untuk Terengganu, you must be 28 Oktober, you sudah daftar menjadi pengundi ya. Okay, now cikgu tangkap lagi seekor. Ini takkan buka mulut. Katrina Tadan. Raina, can you tell me about calon sayang? Yes, teacher. Yes. Warga negara PTM. Okay, very good. Then berumur berapa tahun sayang? Berumur 21 tahun ke atas. And then Sulaiman. Yes, teacher. Okay, tell me about the calon. Bila dia perlu tinggal sebelum penamaan calon sayang? Di Persekutuan Tanah Melayu. And as 12 months as at least. Sebelum tarikh penamaan calon, and mesti berpengetahuan apa? Bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Alright, very good. Okay, now kita tengok bahagian terakhir because cikgu nak anda kita lihat kepada kita punya soalan ya. Okay, look at your mentor book please. Kita akan buat latihan very fast one. Tengok muka surat 109 please. Okay. Dah, cikgu sharekan the screen. Okay, first question. Gambar berikut menunjukkan pilihan raya yang berlangsung di negara kita. Apakah tujuan pilihan raya diadakan? Kenapa kita ada pilihan raya? Okay. A, very good Joanna. Betul, membentuk kerajaan. Okay, nombor 2. Maklumat berikut menunjukkan kepada keputusan pilihan raya peringkat negeri 1954, Parti Perikatan memenangi 226 daripada 268 kerusi. Apakah yang dapat dibuktikan daripada keputusan tersebut? Apa yang kita dapat buktikan?
Yes, A, Joanna and Katrina. Betul sayang. Kejayaan kerjasama pelbagai kaum. Okay, number 3. Soalan 3 hingga 5 adalah berdasarkan maklumat. Majlis Perundangan Persekutuan MPP 1955 memilih anggota MPP diisytiharkan oleh Sir Donald McLeary. Apakah kepentingan pilihan raya tersebut? Keputusan pilihan raya membolehkan apa? C, betul sayang. Ia adalah perintis kepada kemerdekaan. Nah, number 4. Okay, number 4. Okay. Apakah syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya tersebut? MPP. Calon. You become a calon. A, betul Hiromi and Joanna, betul sayang. Okay, anda mestilah warga negara Persekutuan Tanah Melayu and berumur 21 tahun ke atas. Very good sayang. Okay, now nombor 5 kat sini. Okay. Apakah syarat untuk menjadi pengundi dalam pilihan raya? Pengundi. B, betul my dear Hiromi. Okay. Berumur 21 tahun ke atas. Ya, ini adalah pengundi ya. Anda mesti okay, yang ini. Okay, now there is okay. Berumur 21 tahun ke atas I silap hari tu. Okay, never mind. Okay, Joanna, please remind me on this question sayang. I think I gave the answer yang lain kan. Encik John Labu ingin menjadi calon dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Apakah syarat yang perlu dipatuhi oleh beliau? Correct, Sulaiman, Hiromi, Joanna. The answer is donkey. Mestilah berpengetahuan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Nah, nombor 7. Maklumat berikut merujuk kepada tugas pegawai pilihan raya di Tanah Melayu. Penyelia urusan pilihan. Ini cikgu tak ajar tetapi ada dalam buku teks. Dia adalah T.E. Smith. Penyelia urusan pilihan raya adalah T.E. Smith ya. Okay, now and the final one. Kita tengok soalan 8. Okay. Rajah berikut merujuk kepada proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. So kita mula daripada bawah. Penentuan kawasan pilihan raya, rang undang-undang diluluskan. Nah, after that kita ada apa? Yes, betul. Kita ada pendaftaran pengundi dulu. Okay, then ada penamaan calon. Very good. Okay, so can you all understand so far bahagian ini? Boleh faham? Boleh ya? Now, anda tengok soalan kat sini. Gambar berikut menunjukkan suasana pilihan raya umum. Pertama, nyatakan syarat untuk menjadi pengundi dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Jawapan ada kat sini, anda boleh nampak. Mereka meminta 3 markah. So, syarat untuk menjadi pengundi ialah mestilah warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Selain daripada itu, pengundi juga mestilah berumur 21 tahun ke atas. And akhir sekali, pengundi juga mesti tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu. Nah, kemudian kita lihat soalan B pula. Nah, soalan B, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, mengapakah anda perlu menjadi pengundi dalam pilihan raya? Why anda kena jadi pengundi? Okay, now 3 markah. Nah, ini adalah untuk memilih pemimpin yang berwibawa, menentukan kerajaan mentadbir negara, menyuburkan proses demokrasi and memenuhi. It's actually 3 points kat sini ya. So, cikgu tambahkan. Point 1, menyuburkan, second point, and memenuhi. That's the third point. Okay, and the final question.
Kesedaran golongan muda untuk menjadi pengundi agak membimbangkan. Cadangkan langkah-langkah untuk menarik golongan ini menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Soalan kebat. 4 markah. Because it's the structure question, kita ada 4 markah. Now, kempen atau melalui media massa, contohnya televisyen, kuatkah undang-undang mewajibkan 18 tahun ke atas mendaftar sebagai pengundi atau dikenakan hukuman kalau engkar. Peranan parti-parti politik menggunakan pengaruh untuk menarik golongan muda menjadi pengundi, memudahkan urusan pendaftaran atau menggunakan online, memperbanyakkan kaunter. So ini jawapan-jawapan dia. Okay, so I hope apa yang kita belajar hari ini, you all can understand. Ada apa-apa soalan? Tak ada. So I will see you all tomorrow. Tomorrow we got replacement class pukul 3 hingga 4:30. Tolong hadir semua because I will continue this one. Boleh faham? Boleh. Okay. Terima kasih. See you guys tomorrow. Bye-bye. Love you all. Thank you, teacher. Okay, and then Tengku. Tengku, wait sayang. Don't go. Tengku, where are you? Yes, teacher. Okay, darling. Can you send me your address, sayang? Then Yes, I only I can. can post all your books to you, ya. Okay. Most probably my original dah habis. Saya hanya ada satu original sahaja. So I'll photostat and send it to you, the bahan all. Okay, thank you, teacher. Kena? Okay, please send me your address, sayang, now itself. Then tomorrow I can post it. Okay. Okay, ya. Okay, can you understand, sayang, apa yang cikgu ajar? Yes. Sekolah sudah sampai mana you orang sekarang? This Bob as well. Oh, you all bab 8 also lah. Yeah. And how you got my number? You're from so far. My cousin. Oh, siapa sayang? Pernah menjadi pelajar cikgu ya? If I'm not mistaken, yes. Irfan? Okay, okay. Okay, darling. So hope you enjoy the class, huh? Okay, Yes. bye-bye. Take care, darling. So please send your address to me, darling. Okay. Okay, bye-bye. Bye. Thank you, teacher. Okay, sayang. Bye-bye. Thank you, Chair. Okay, bye, darlings. Bye-bye. Take care.